Kula nyuwun kekuatanipun sedulurku papat kakang kawah adi ari-ari getih lan puser lima pancer enem sukmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada anda semua. Terima kasih bagi anda yang terus setia mengikuti video di channel Jejak Alam Misteri. Pada video kali ini, saya ingin berkongsi kisah dengan anda dengan seorang watak yang saya pernah temui dalam perjalanan spiritual saya yang bernama Wak Damin. Wak Damin ini adalah seorang pendekar Jawa yang datangnya dari tanah Jawa, lalu dia migran ke Malaysia. Wak Damin bekerja di ladang estate. Tubuh badannya kecil saja, namun demikian kodrat atau kedratnya, dia boleh mengangkat sawit, buah sawit yang boleh diangkat dengan tangannya dalam satu hari itu tanpa penat dan lelah. Malahan Wak Damin juga adalah seorang perawat tradisional, boleh kata part time lah, sebelah malamnya. Jadi Wak Damin ini hidup di persekitaran orang-orang yang bekerja di estate. Jadi seperti kelihatannya persekitaran sosial, pekerjaan, pergaulan itu nampak ada pertembungan budaya. Kerana sedia maklum, di Malaysia ramai pekerja-pekerja estate ini daripada mereka yang berbangsa India. Namun demikian, itu tidaklah menjadi masalah bagi Wak Damin kerana beliau tahu masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum. Jadi tidak menjadi masalah bagi Wak Damin untuk bergaul dengan mereka semua. Walau bagaimanapun, lumrah kehidupan ada kalanya berlaku perselisihan faham yang pada satu hari Wak Damin ini telah dianggap musuh oleh kawanan sekerjanya. Pada satu hari, Wak Damin pulang daripada kerjanya menuju ke rumah penginapannya. Dalam perjalanan pulang, Wak Damin telah disekat oleh 10 orang yang mahu memukul Wak Damin. Jadi Wak Damin hanya bersahaja mengatakan, kamu jangan mencari pasal dengan saya. Namun orang-orang yang mahu memukul tersebut terus marah dan mengepung Wak Damin. Jadi Wak Damin tidak ada pilihan, melainkan dia harus bertindak. Anda tahu apa tindakan Wak Damin? Wak Damin menyedari bahawa musuh-musuhnya itu memang mahu memukulnya. Lalu Wak Damin tunduk ataupun merendahkan lututnya ke bumi, lalu menampar muka bumi ini dengan telapak tangan kanannya. Apabila Wak Damin menepuk telapak tangannya ke bumi, ke-10 orang yang datang hendak menyerangnya itu terus kaku. Ada yang kaku, ada yang terpelanting ke belakang, ada yang berpusing-pusing seperti orang mabuk toddy, dan sebagainya. Dan dia kata tidak ada seorang pun daripada 10 orang tersebut yang berjaya sampai ke hadapan Wak Damin untuk memukulnya. Lalu Wak Damin pun pulang ke rumah penginapannya seperti biasa. Pada hari yang lain, ketika Wak Damin pulang ke kerja, Wak Damin telah disekat oleh beberapa orang yang mahu memukulnya juga. Ketika itu Wak Damin berjalan dan berhampiran dengannya adalah tiang elektrik TNB. Pada masa itu tiang elektrik TNB diperbuat daripada batu. Bagi yang hidup di zaman 90-an mesti tahu hal ini. Jadi Wak Damin pun seperti biasa mengatakan kepada orang yang nak memukulnya, kamu jangan cari pasal dengan saya. Namun demikian, orang-orang yang mau memukulnya itu terus mengancamnya dan memaki hamun Wak Damin. Kamu ini pendatang, kamu ini pendatang saja, kamu ini begitu begini. Jadi Wak Damin merasa geram. Lalu Wak Damin
menumbuk tiang TNB elektrik yang berada di sisi kirinya dengan penumbuk kanannya. Tung! Sebaik saja tumbukan atau tinju Wak Damin ini sampai ke tiang TNB tersebut, maka tiang elektrik TNB tersebut patah dua. Dan ini sangat mengejutkan beberapa orang yang mahu menyerang. Lintang pukanglah lari, kerana mana ada manusia yang berkederat boleh mematahkan tiang batu dengan tumbuk sekali tumbukan sahaja. Itulah kehebatan Wak Damin. Sebenarnya saya pada masa itu saya telah dipanggil oleh Wak Damin untuk mengubati dirinya. Wak Damin ketika saya temui, perutnya telah membesar atau membusung. Dalam arti kata yang lain, Wak Damin telah terkena satu gangguan sihir yang popular di alam Nusantara Melayu ini. Namanya busung. Busung ini merujuk kepada perut seseorang yang membesar sehingga nampak urat-urat kehijauan. Pada masa yang sama, lengan, paha, tangan dan kakinya kurus kering. Masya Allah. Simpati dan kasihan juga saya lihat Wak Damin pada ketika itu. Sebab itulah sambil-sambil bercerita tentang keadaan penyakit dan kesusahan dan penderitaan yang dialaminya, maka saya bertanya-tanya tentang kehidupan masa silamnya. Wak Damin bercerita lagi, apakah amalan sedikit sebanyak yang membuatkannya begitu kuat. Antaranya Wak Damin menceritakan pada saya, beliau pernah berpuasa seperti orang-orang Jawa, seperti puasa Patigani, puasa Mutih, puasa Ngebleng. Tiap puasa tersebut mempunyai tata cara dan falsafah dia yang tertentu. Kita tak payahlah nak memperdalamkan isu puasa ini, anda boleh cari maklumat itu sendiri. Namun apa yang saya nak sampaikan di sini, kebolehan Wak Damin, kekuatan yang diperolehinya itu bukan diperolehi dengan mudah, tetapi diperolehi dengan cara ritual atau riyadhah yang lama dan susah bagi kebanyakan orang. Jadi saya pun bertanya pada Wak Damin, jadi Wak Damin sakit busung ini, Wak Damin tak adakah ayat-ayat yang boleh membentengi diri? Seperti itulah pertanyaan saya. Jadi Wak Damin pun termenung. Saya bukan tidak mempertahankan diri saya, katanya. Saya cuba. Saya mengamalkan membaca ayatul kursi dan sebagainya. Jadi saya pun merenung dalam firasat saya, keadaan ini biasa bagi seorang pengamal ilmu kebatinan. Ada kalanya dia lebih kepada satu keadaan, tapi dia sangat kurang pada satu keadaan yang lain. Tak apalah. Saya pun seperti yang diamanahkan oleh beliau, saya merawat beliau dengan cara-cara yang tertentu dan cara-cara yang khusus. Alhamdulillah, selepas saya merawat Wak Damin, dari semasa ke semasa, perutnya mengempis dan kesihatannya semakin pulih, sehinggalah Wak Damin dapat pergi ke masjid dan surau semena. Wak Damin ada berpesan pada saya, Ustaz ni masih muda, jadi janganlah Ustaz jadi macam saya. Dulu saya mempunyai ilmu yang kuat ini, saya banyak juga menunjuk-nunjuk, tapi saya menunjuk kepada orang-orang yang sombong, yang mau mencari pasal dengan saya, katanya. Namun, saya sebagai manusia yang lemah, ada kalanya terasa bangga dan ujub. Jadi saya nasihat Wak Damin, tak apalah Wak. Mudah-mudahan Wak Damin sembuh. Jika anda suka dengan konten video saya pada kali ini, silakan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng, supaya anda tidak ketinggalan video-video terkini, semasa dan yang menarik daripada saya. Bersihkan hati, sayangi diri dan pandanglah dengan mata hati.